Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Bersatu sudah jatuh di timpa tangga. Sudahlah, mereka tak kuat lagi. Sekarang hancur, berkecai dengan perpecahan. Dah 5 orang keluar daripada sokong Muhyiddin, sokong kepada Anwar. Sekarang ini mereka berharap adalah mungkin kerjasama dengan bekas kawan. Entahlah, saya pun tak tahu bekas kawan ke apa. Tapi mereka mungkin mahu ada kerjasama dengan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Tapi akhirnya mereka kesianlah dapat keputusan GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu. Itu kata penganalisis. Saya pun fikir lebih baik GRS janganlah bekerjasama dengan Bersatu. Kalau sudah bersama dengan kerajaan, lebih baik bekerjasama dengan kerajaan lah. Jangan bikin pening di negeri lain, di persekutuan lain, itu bikin pening. Harap-harap GRS buatlah keputusan terbaik. Jangan bikin pening. Di negeri membangkang, di persekutuan dengan persekutuan, hairan bin ajaib. Nanti susah begitu. Tapi kalau GRS memang tolak kerjasama dengan Bersatu, memang kesian lah Muhyiddin. Kesian. Dia hanya ada satu lagi tempat berpaut, PAS. Itu sajalah. Nasib baiklah PAS terima. Kalau tidak, entah macam mana Bersatu. Kuatkah tidak? Tidak pastilah. GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu, kata penganalisis. Penganalisis berkata parti pemerintah Sabah itu tidak mendapat sebarang kelebihan sekiranya menerima Bersatu dalam gabungan itu. Saya dah kata, bikin apa? Tiada kelebihan pun. Bersatu bukan kuat pun di Sabah. Bukan kuat pun di Sabah, tidak. Bersatu tidak kuat di Sabah sekarang ini. Dulu ya mungkin kuat sampai boleh menang. Tapi sekarang ini, saya rasa tidak kuat lah. Hampir-hampir tidak disebut sudah ini Bersatu di Sabah. Petaling Jaya penganalisis politik berasa ragu-ragu tentang reaksi Gabungan Rakyat Sabah GRS terhadap cadangan terbaru oleh Bersatu untuk bekerjasama menjelang pilihan raya negeri itu akan datang. Ini daripada FMT, daripada Free Malaysia Today, 2 Disember. GRS iaitu Gabungan Pemerintah Sabah yang terdiri daripada 7 parti menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu pada akhir tahun lalu atas alasan perbezaan yang ketara antara kedua-dua parti. Fellow Majlis Profesor Malaysia iaitu Jeneri Amir berkata pengunduran Bersatu Sabah dari Parti Nasional tahun lalu menunjukkan ia sudah mengalami masalah keyakinan dalam landscape politik Sabah yang lebih luas. Katanya kemasukan Bersatu ke dalam GRS kemungkinan besar akan mendapat tentangan hebat dengan keraguan terhadap kepentingan parti itu dalam gabungan. Kata kenyataan itu, GRS adalah gabungan kukuh dengan majoriti 2/3. Tidak ada sebarang alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Kesian juga lah ayat ini, memang padulah mengusik jiwa, sakitnya tuh di sini. Tidak ada alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Bersatu bukan parti tempatan, tetapi menyamar sebagai parti tempatan, katanya kepada FMT. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan pendedahan daripada SPRM yang telah membekukan akaun Aman Palestin kerana sedang disiasat untuk penyalahgunaan atau pengubahan wang haram. Tiba-tiba rupa-rupanya pada 1 Disember 2023 muncul satu berita kononnya Mukhlis ada kaitan dengan Aman Palestin. Mukhlis ada kaitan dengan Aman Palestin? Biar betul.
Biar betul nih. Akhirnya, tapi apapun, akhirnya Mukhris tampil memberikan penjelasan. Tapi memang agak mengejutkan lah. Kenapa tiba-tiba nama Mukhris ada di situ? Kenapa tiba-tiba nama dia ada di situ? Dia belum cukupkah dengan masalah yang sedang melanda dia dan partinya? Susah juga, kesian juga lah nama Mukhris tiba-tiba muncul. Tapi akhirnya beliau tampil memberikan penjelasan. Mukhris Mahathir menjelaskan bahwa dia tidak pernah menjadi penasihat aman Palestin. Entah macam mana, siapa yang bertanggung jawab yang timbulkan nama dia pun tak pasti. Entah macam mana tiba-tiba Mukhris punya nama ada di sana. Tidak ada nama lain kah yang boleh disebut? Kenapa nama Mukhris juga? Presiden Perjuang itu berkata, beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Ini daripada laporan FMT 1 Disember 2023. Jadi penafian Mukhris Mahathir itu menyusul catatan lama aman Palestin yang muncul semula di media sosial. Rupanya ada ungkitan lama. Presiden Pejuang Mukhris Mahathir menafikan beliau pernah menjadi penasihat aman Palestin dan menegaskan beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Penafian itu muncul catatan lama aman Palestin yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Mukhris yang dikatakan penasihatnya atas penganugerahan darjah kebesaran Kedah yang muncul semula di media sosial yang menimbulkan banyak persoalan mengenai hubungan Mukhris dengan NGO itu. Okey, jadi Mukhris Mahathir kemudiannya tampil dan memberikan kenyataan bahawa dia berkata, saya bukan penasihat mereka dan sudah meminta Aman Palestin AP untuk memadamkan catatan mereka. Saya tak pernah menjadi penasihat mereka, kata bekas Menteri Besar Kedah itu kepada FMT. Aman Palestin sekarang ini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas dakwaan penyalahgunaan dana sumbangan sebanyak 70 juta ringgit Malaysia. Minggu lalu, agensi anti rasuah itu membekukan 41 akaun bank yang membabitkan dana lebih 15 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan Aman Palestin dan beberapa entiti lain. Pada Isnin lalu, peguam Aman Palestin iaitu Rafiqi Rashid Ali memberi 3 hari kepada SPRM untuk menyahbekukan akaun bank NGO itu atau berdepan tindakan undang-undang. Bapa Mukhris Mahathir, Dr. Mahathir turut menggesa SPRM membenarkan Aman Palestin menyampaikan bantuan musim sejuk ke negara Timur Tengah yang dilanda perang sementara siasatan diteruskan. Undang-undang tetap undang-undang. SPRM akhirnya tak tunduk dengan itu. SPRM kata kalau nak buat apa-apa tindakan dipersilakan, nanti lawan di mahkamah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebaliknya berkata, ia tidak akan menyahbekukan akaun Aman Palestin dan tiada akaun akan dinyahbekukan sehingga siasatan selesai. Terbaik SPRM. Jadi sudah ada penafian daripada Mukhris dan Mukhris sudah mengakui bahawa dia bukan dan tidak pernah menjadi penasihat kepada Aman Palestin. Harap-harap semuanya berakhir dengan baik. Kalau memang ada penyalahgunaan, penyelewengan, pengubahan wang haram dalam Aman Palestin, pastikan orang yang bertanggung jawab, yang merosak keyakinan rakyat Malaysia, yang betul-betul salah kalau ada, pastikan dihadapkan ke mahkamah, diheret ke muka pengadilan. Ini untuk orang tolong orang, akhirnya makan orang. Ini tak betul. Kalau ada, pastikan berlaku. Kalau tiada, cepat-cepatnya beku kerana orang Palestin perlu bantuan. Tapi kalau ada, jawablah nanti di mahkamah dan jawablah juga di surga nanti. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.